Hari ni kuliah Ramadan. Allah. Tak ada. Kuliah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'du, yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, ahli dan Tuan Kuasa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Alhamdulillah, kita berada di akhir tuan-tuan ya, Syaban ya, akhir Syaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketemukan kita dengan Ramadan. Kalau kita tengok di ialah tuan-tuan di negara-negara Arab lah khususnya, bila mana datang Ramadan ni, mereka lebih begitu menyambut dengan penuh kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, dengan masyarakatnya menzahirkan kecintaan pada bulan Ramadan. Kita Ramadan ni nak menyambut tak berapa ni sangat, raya lebih besar daripada puasa ya. Sedangkan raya tu tidak ada apa kelebihan yang Allah beri. Setelah datang Ramadan, barulah datangnya fitrah. Maknanya kita lihat datangnya Ramadan itu kerana nak memfitrah, mensucikan kita. Dengan datang satu hari raya itu melambangkan kesucian kita. Tapi kesilapan masyarakat kita menjadi barah yang orang kata makin lama makin kita membesarkan Idul Fitri. Bukan tak boleh, tapi kadang-kadang kita lupa yang lebih utama daripada Idul Fitri, iaitu Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita pada Ramadan mengatasi iaitu kecintaan kita pada dunia yang ada. Ya, lebih daripada kita membesarkan Idul Fitri, daripada kita membesarkan, lebih baik kita membesarkan iaitu Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak membicarakan tuan ni berkenaan dengan Ramadan. Bukan Ramadan lah, persiapan kita. Di antaranya kalau kita lihat ya, kalau nak cerita Ramadan, khutbah semalam pun Ramadan dah ceritanya. Kan khutbah semalam kan Jumaat, kita membicarakan tentang iaitu Ramadan. Jadi nak baca hadis Ramadan pun dah banyak tuan. Jadi kita nak ambilnya bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita. Nak mempersiapkan diri kita dengan Ramadan ini, paling utama hubungan kita dengan manusia. Ya, hubungan kita dengan manusia, agar kita dengan sesama kita ini tidak ada yang membawa, yang boleh memberikan sesuatu menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam hadis disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat 'indahu mazlimatun li akhihi min 'aradin aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm min qabli an la yakunu dinaran wala dirhamun. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlimatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'at sahibihi fahumila alaih. Rawahul Bukhari.
Nabi SAW sebut, ya, kita nak menghadapi Ramadan ni supaya apa tuan-tuan ya, kita dengan manusia ni cantik clear. Sama-sama kita sebut pada Jumaat lepas kan, sama-sama kita dengan jiran. Kalau dah lama tak bersua, tak bertegur siapa, kadang-kadang kita keluar rumah, dia masuk rumah. Kita masuk, dia keluar. Tak boleh bertemu tuan-tuan. Ni bukan hari ni, lama dah. Ya, sampai ke anak-anak kita pun dah menikah, dah cucu kita dapat. Tapi dengan jiran tak habis. Tak selesai kita dengan jiran. Menyakitinya ataupun sebagainya. Antara kita dengan, kalau tidak jiran, mungkin antara kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid surau kita, khususnya kita pada malam ni. Jangan ada di kalangan kita yang tidak sebulu, bukan sebulu makna kita tidak suka pada siapa. Mungkin jemaah tak suka, benci ataupun tidak boleh terima di kalangan AJK-nya, ataupun di kalangan jemaah ada yang tidak suka kepada mana-mana pegawai, yang patutnya tidak berlaku sedemikian. Sedangkan kita nak menghadapi, nak datangnya Ramadan ini, sepatutnya kita bermaaf-maafan. Dan bermaafan ini bukan tunggu Idul Fitri, nak tunggu beraya baru kita nak jumpa, tak. Sekarang kita harap mudah-mudahan kita semua dijauhkan. Sebab tu kata Rasulullah SAW, sesiapa yang ada melakukan kezaliman, buat menindas orang, buat tak baik pada orang, kan, menindas, melakukan perbuatan yang tidak baik sama-sama di kalangan, mungkin ada di kalangan kita. Sebab Rasulullah sebut ni tujuan untuk kita baiki semua. Bukanlah kata nak mengatakan tidak, tapi nak membaiki. Saya yang bercakap, tuan-tuan yang ada pada malam ni, kita nak supaya datangnya persiapan Ramadan itu agar kita suci, kita bersih, kita jauh daripada perbuatan mazmumah, ya, virus mazmumah ini. Bukan setakat virus COVID-19 yang kita perlu tegahkan, ya. Yang ni lebih utama lagi, supaya kita berhadapan bertemu dengannya lebih baik. Kata Rasulullah, sesiapa yang ada kezalimannya, buat zalim kepada saudaranya, pada saudara dia. Saudara ni maksudnya apa tuan? Saudara sesama Islam kita. Kita buat, kalau ada seandainya kita duk buat benda ni, ya, berupa harta benda, ataupun kata Rasulullah sesuatu yang lain. Kita mengambil harta benda jiran tetangga kita, mengambil tanah di sedengkal, kita anjakkan tanah. Kalau di kampung berlaku macam tu, dipindahkan batu-batu tanda tu. Lama-lama orang pindah batu nisan, dia baru tahu. Tak, maknanya batu tanah sempadan tu dipindahkan sendiri, dialihkan, ambil bukan sejengkal dua tuan. Diambilnya kadang-kadang 30 kaki diambilnya. Semata-mata nakkan apa dia? Nakkan dunia itu, nakkan. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, mangkana, sesiapa yang melakukan kezaliman, tak padan dengan kita duk buat, ambil hak orang, hak bukan hak kita, kata Rasulullah SAW, ataupun suatu benda yang mana lain daripada itu kita mengambilnya, maka hendaklah dia meminta halal daripadanya. Itu kata Rasulullah. Pertamanya minta halal tuan-tuan. Minta halal daripada pemiliknya. Halalkan, saya ambil. Tapi kalau ambil tanah orang ni tuan-tuan, ya, bukan boleh minta halal macam tu. Setidak-tidaknya pulangkan balik hak milik pemiliknya. Kerana kata Rasulullah SAW, sebelum tiba masanya, iaitu tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Waktu tu tak ada lagi dah dinar, dirham, ringgit, dolar, US, pound, sterling, apa semua tak ada dah. Zaman waktu tu tak ada kira dah, tak dinilai dah, Allah tak terima dah. Berapa nilai mata wang waktu itu tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mana? Sebelum kata Rasulullah SAW, datangnya suatu masa yang tidak ada nilai. Waktu itu mata wang kita, duit kita, harta yang kita ada pada itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu harinya hari kiamat. Kata Nabi SAW, sebelum datangnya kiamat itu, ya, maka kata Rasulullah SAW, semua harta benda tidak ada manfaatnya, tak ada lagi manfaat pada setiap kita. Kemudian kata Rasulullah, jika dia mempunyai amalan salih. Ni, kalau atas dunia kita tak clear juga, lantaklah sampai mati pun aku rela. Ada orang macam tu, rela sampai mati aku tak akan maaf. Bukan setakat 7 keturunan pula tu tak maaf kan. Panjang tu tuan ni nak sebutnya. Tak bermaafan. Kadang-kadang jiran tu dah berpindah tempat lain dah, tak bertegur siapa, tak juga bercakap, tak juga jumpa bertemunya bermaaf-maafan, ya. Sedangkan dia tahu dalam hati ni tuan-tuan, orang kata hati ni tidak tenteram, tapi disebabkan syahwatnya,
kebenciannya, kedengkiannya, tak ada terima kemaafan. Sebab tu kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diambil amal solehnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun salih, jika sekiranya dia ni ada amalan soleh. Penat kita dah buat amalan soleh tuan-tuan atas dunia ni. Cantik dah kita buat sembahyang kita 5 waktunya, jemaahnya kita di surau masjidnya, tilawatul Quran kita masya-Allah, sedekah kita atas dunia masya-Allah, kebajikan-kebajikan lain kita buat. Masya-Allah kita buat banyak kebaikan. Tapi kita buat tu semua ni tuan-tuan betul hak kita. Cuma kita ada sesuatu yang tak clear dengan manusia atas dunia ni, menyebabkan atas dunia kita buat macam tu, di akhirat in kana lahu amalun salih. Jika sekiranya atas dunia dia ada amalan yang baik, dia buat amalan tu, dia jaga betul amalan demikian, maka Rasulullah mengatakan maka diambil amal soleh daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala ambil amalan kita. Kita jaga baik-baik, cantik dah, elok dah. Tiba-tiba amalan soleh kita. Ini amalan soleh kita. Puasa kita jaga betul Ramadan. Kita harap Ramadan lebih baik daripada Ramadan sebelum ni. Jaga betul-betul kita buat yang terbaik. Jaga mata, telinga, jaga makan minum. Jangan jaga je makan sudah, tuan-tuan. Yang bahaya jaga je makan tenat kita, ya. Jangan jaga je makan. Makna kita jaga sungguh-sungguh, betul-betul kita jaga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perbuatan di dunia yang dilakukan atas dunia. Kalau sekiranya atas dunia ni kita buat macam tu ke orang pada atas dunia, mengambil buat zalim pada orang, tidak minta halal dengan orang itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa dia? Diambil amalan soleh kita. Allah sayang tuan-tuan, kita tahu nilainya. Berapa banyak kita dah mengkhatamkan Quran, berapa banyak kita dah membaca masa kita dengan Al-Quran. Tiba-tiba waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala transferkan amalan soleh kita itu, diberikan pada orang yang kita buat zalim atas dunia. Allah ruginya tuan-tuan. Rugi amalan kita itu kita bagi ke orang. Kan rugi. Kalau nak sedekah, baik kita sedekah atas dunia ni. Kan tiba-tiba amalan kita diambil orang. Apa yang kita ada waktu itu? Apa amalan kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, dan jika dia tidak mempunyai kebajikan, tak ada amalan soleh atas dunia. Dia tak ada amalan soleh. Sebab dia kata aku kalau jahat, biar jadi jahat betul-betul lah. Bukan setakat buat zalim pada orang, sembahyang pun tak. Dia kata kalau macam tu senang di akhirat. Kan dia kata kalau aku buat baik nanti, amalan baik aku orang ambil, rugi pula aku letih-letih ke masjid surau, hujan panas apa semua. Baik dia kata jadi jahat tu. Dia ingat mudah ke tuan-tuan ni? Orang ni kadang-kadang bila tidak ada ilmu, maka itulah mengikut nafsunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diambil semua kesalahannya. Ini kita lihat bagaimana kalau dia tidak ada amalan soleh, maka segala kejahatan-kejahatan yang mana tuan-tuan amalan soleh kita tak ada, maka kita mengambil semua kejahatan orang tu. Kita dah tak ada amalan. Kita ambil dosa orang tu, buat tak apa-apa dia buat tak tahu. Seronok-seronok dia buat dosa atas dunia tuan-tuan ya. Kita yang pikul di akhirat, Allah ruginya. Kalau contohnya makna gitu. Kalau kita yang buat, kita dapat berbaloi lah tuan-tuan atas dunia. Memang berbaloi, kita merompak juta-juta merompak, kena di atas dunia memang berbaloi. Kita katakan merompak atas di dunia, akhirat kita kena, maknanya bukan kata nak suruh merompak, tapi nak sebut begitu keadaan. Tiba-tiba kita memikul hak orang. Kita pikul hak orang, sedangkan atas dunia ni kita buat amalan baik. Ini yang kita tak nak. Maka sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibebankan ke atas dirinya. Allah bebankan kita kerana tidak ada kemaafan, tidak minta halal kepada orang yang kita buat kesilapan. Ini kesilapan yang besar yang patut kita jauhi, hindarkan. Andainya ada tuan-tuan ni, bermaaf-maafan. Pergi jumpa. Tak apalah, kita ni pihak yang benar. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim di pihak yang benar, memang benar dia betul, tetapi dia memaafkan di atas apa yang telah orang buat kesalahan padanya. Dan kata Rasulullah, Allah membina istana di atas dalam syurganya. Bukan senang tuan-tuan, kita nak buat rumah puluh-puluh tahun, kumpul duit, beli tanah, dah beli tanah 200,000 dah, nak buat rumah berapa ratus ribu lagi tuan-tuan. Duduk Selangor kan, luar Selangor tu lain, harganya murah. Nak sebutnya bagaimana keadaan demikian. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya agar persiapan Ramadan kita clear dengan manusia. Tidak ada yang tidak baik dengan manusia. Kan? Sebab tu pentingnya. Sebab tu kata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain. Nabi kata, "Man i'tadhara ila akhihi al-muslim
falam yuqbal minhu kana alaihi mithlu khati'ati sahibil maks. Rawahu Ibnu Majah. Sesiapa yang meminta maaf, ini ada ni, minta maaf ni tuan ni. Sesiapa yang meminta maaf kepada saudaranya yang muslim, yang dia buat terkhilaf, mungkin ada orang buat terkhilaf atas dunia, manusia kita tak lari daripada benda demikian. Ada buat perkara ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dimaafkan oleh sahabatnya. Dah minta maaf dah. Kan Piramli dia pandai kan tuan, maafkan kami, pandai kan dia buat macam tu. Maknanya selagi mana Cikgu Ros tu tak maafkan dia, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ini kena tuan bermaaf, minta maaf sehingga orang tu memaafkan kita. Sebabnya perkataan maafkan ni tuan menyebabkan apa dia? Seperti mana dalam satu riwayat, satu kisah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang mana dia ni waktu atas kehidupan dia atas dunia ni, dia dengar kata isterinya. Dia dengar cakap isterinya sehingga kan dia membelakangkan mak ibu dia. Dia belakangkan ibu dia. Dia percaya isterinya kata kat mak dia begini-begini, dia percaya. Bukan semua betul tapi dia percaya tuan. Sehingga kan kita lihat bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat waktu dia nak meninggal dunia. Ini nak bagi tahu waktu dia saat nak meninggal dunia. Menyebabkan tuan-tuan ni matanya merah semerah-merahnya, panas sepanas-panasnya, badannya kaku tak boleh bercakap. Hanya mengatakan tak boleh kata apa tuan. Mulutnya tenganga seperti mana buaya kelaparan. Nak sebutnya dalam keadaan tenang yang demikian, mata merah semerahnya, tak boleh nak bercakap apa. Ini kita lihat sebab apa tuan-tuan ni? Dosanya tak dimaafkan oleh ibu dia. Ibunya tak memaafkan sebabnya terlajak sangat dengar kata isterinya. Dengar apa kata isteri dia, percaya 100%. Tak dinilai ataupun tak ditanya. Sedangkan kita lihat bagaimana keadaan berlaku sehingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu datang pada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, sahabat kita ni ada di kalangan kita ni ya Rasulullah, tenat dalam keadaan yang begitu ketara, tetapi tak meninggal dia. Kenapa? Kerana berhadapan dengan demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahawasanya Nabi tanya, adakah dia mempunyai seorang ibu ataupun ayah? Maka katanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan ya, dia ada ibunya. Dan dia ni memang dengar kata isterinya menyebabkan dia memburukkan ibunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nak berjumpa dengan ibu dia. Aku nak jumpa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah ibunya berjumpa dengan Rasulullah. Bila berjumpa dia kata, ya Rasulullah, anakku ni begitu teruknya sehingga kan dia mengata sesuatu, dia percaya dengan kata-kata isterinya yang tak betul banyak daripada betulnya. Maka menyebabkan apa berlaku tuan ya? Kata Rasulullah, andainya ibu tak memaafkan dia, wahai ibu, maafkanlah anakmu. Dalam keadaan tenat demikian, dia kata, ya Rasulullah, aku takkan maaf, aku takkan redha dia, tidak akan maafkan dia. Ni teruk tuan-tuan ya. Jangan ada di kalangan kita buang orang tua dia, kan, dibuangnya mak dan ayah dia. Ada kita lihat dibuang ibunya, ayahnya, yang ialah tuan-tuan ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tak elok, kesihatannya tidak stabilnya, ditinggal di tengah-tengah jalan, ditinggal di pelbagai-bagai perbuatan dibuat. Ini kita lihat tuan-tuan ni, kata anaknya, kata ibu dia, tak maaf ya Rasulullah. Kalau begitulah wahai ibu, kalau kamu tak maafkan, aku kerahkan sahabat untuk mengumpul kayu api biar dibakar dia hidup-hidup lebih baik daripada dia terbeban kesakitan demikian. Mati pun tidak, hidup pun nak kata tak. Bila Rasulullah cakap, bukan cakap kosong tu tuan. Nabi kata, kumpulkan kayu api, aku nak bakar dia. Lebih baik dia mati dibakar macam tu, kata Rasulullah. Seorang ibu walaupun marah sekalipun tuan ya, marah semarah-marahnya pada anak dia, dia kata, ya Rasulullah, aku maafkan anakku ya Rasulullah. Bila dia cakap maafkan tu, tak cakap depan Rasulullah, tak cakap depan anak-anak dia. Dia cakap depan Rasulullah, ya Rasulullah, aku maafkan dia. Apa yang berlaku tu tuan, terus laki-laki ni bukan calang-calang duduk dengan Rasulullah. Orang yang ibadatnya bagus, ilmunya ada, tahu dosa pahala. Orang yang berpendidikan lah kita kata tuan. Ni ujian pada setiap kita. Ni bayangkan tuan-tuan ya, yang menyebabkan bila dia kata, ya Rasulullah, aku maafkan anakku ya Rasulullah, terus hilang segala yang tak tahu apa penyakit datang pada dia. Yang mata merah hilang, yang kulit berwarna dah tak macam kulit manusia dah, kurus kering dalam keadaan kaku, tak boleh bercakap apa. Tiba-tiba mata yang merah jadi normal ya, yang tenganga mulut tadi tertutup elok-elok, boleh mengucap syahadah. Akhirnya mati dalam keadaan yang baik. Nak sebutnya maafkan orang ni tuan-tuan.
Jangan sampai kita melakukan perbuatan sedemikian. Sebab apa? Kita lagi-lagi persiapan nak berjumpa dengan Ramadan. Ya, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anggap kita nak balik berjumpa dengan Allah supaya kita tidak ada dosa maksiat kita dengan manusia. Sebab tu ulama kata, tuan-tuan ya, dosa dengan manusia ni lebih besar daripada dosa dengan Allah. Sebab apa? Dosa dengan manusia ni dia akan mati. Kita kalau pergi ke makam kubur ni tak akan jadi apa dah. Tak jadi apa dah. Sebab dia dah tak ada. Tak jadi apa dah, tuan-tuan. Waktu hidup ni lah kita bermaaf. Jangan kita menanti, menunggu-nunggu. Tak apa, raya nanti kita kosong-kosong. Tak ada. Tak ada syarat mengatakan, tuan-tuan ya, nak kena tunggu raya. Sekarang sebab kita nak berjumpa dengan bulan yang penuh mulia. Maka sebab itu hadirin dirahmati oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang meminta maaf kepada saudaranya yang muslim ataupun dengan orang tuanya, ibu dan ayahnya, kan? Ataupun dengan abang, adik-beradik, saudara maranya, ataupun dengan anak-anak, ataupun anak-anak dengan orang tuanya, ataupun dengan jiran tetangganya, sahabat handai, rakan jemaah kita ada. Maka kata Rasulullah, tetapi tidak diampunkan oleh sahabatnya, tak dimaafkan, aku tak akan maaf kau sampai ke mati. Kata-kata cakap nampak mudah, tuan-tuan. Tapi kesannya apa yang berlaku, kita rugi di akhirat. Maka kata Rasulullah, maka dia mempunyai dosa. Orang tak maafkan orang. Dah minta maaf. Pujuk minta maaf ni bukan sekadar lisan je. Bawa buah, bawa makanan, bawa pulut kuning, kambing bakar pun tak jadi, tuan-tuan. Ni bukan orang, dah hantu betul, tuan-tuan. Dah hidang kambing bakar, pulut kuning pun tak mau, tak makan saman. Ni bukan orang dah agak ni. Nak sebut tak maafkan sampai begitu sekali, sedangkan bukanlah salah yang besar. Kesalahan bukanlah yang dikatakan dosa yang begitu besar, tapi disebabkan salah faham. Ini kata Rasulullah, maka dia mempunyai dosa sebesar dosa orang merompak. Tak padan dengan buat begitu, merompak harta orang Islam. Kenapa? Kerana tidak memaafkan orang. Jadi maafkanlah, tuan-tuan, kita nak berjumpa dengan Ramadan, nak berjumpa dengan bulan yang penuh keberkatan, 1001 rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan. Kita pun nak cari. Kita harapkan negeri kita Selangor ni, tuan-tuan ya, kita berdoa pada Allah sekarang dalam Ramadan supaya wabak ni pergilah, tinggalkan kita buat selama-lamanya. Pergilah jauh-jauh wahai COVID-19. Ya, sebab kita lihat hari ni di Kelantan, tuan-tuan ya, kesan daripada cuti sekolah yang panjang, walaupun tak boleh balik ke kampung, kunduri merata-rata. Dekat bulan Syakban lagi banyak kundurinya. Akhirnya hari ni, tuan-tuan ya, di Kota Baru, tuan-tuan, Madinah, yang dibuat di stadium saban tahun, sembahyang di stadium Tarawih ni, hari ni MPKB datang, bukan roboh lah, simpan balik khemah yang dah dipasang, berapa kos dah habis kan. Bazar Ramadan dah bayar, terpaksa PBT batalkan. Kenapa? Ini dia, kita harapkan, tuan-tuan ya, bayangkan kalau di Selangor kita ada kluster, minta maaf kalau kata adalah kluster masjid ke surau, ya'zubillah. Jawabnya tak terawih lah kita tahun ni, tuan-tuan. Jawabnya dapat merasa 2 malam lah, 3 malam lah, seminggu lah, tuan-tuan. Ini kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar wabak ini diangkat. Doalah banyak-banyak pada Allah. Dalam masa kita berdoa pun jaga keselamatan kita, kesejahteraan kita, wabak supaya dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis kursi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata di antaranya, tuan-tuan, Nabi kata, man tunassila ilaihi falam yaqbal lam yarid alayyal khawd. Kata Rasulullah, sesiapa yang dibebaskan dari kesalahannya, tadi minta maaf, tak diberi kemaafan. Ni pula kata Rasulullah, sesiapa yang diberi kemaafan, aku dah maafkan kau. Tak payah. Ambo ada juga je ni macam ni orang, tuan-tuan. Orang dah maafkan dia kata tak payah maaf. Tak payah. No, sorry. No, tak ada maaf ya. Tak ada maaf antara kita. Amboi, dahsyat ni, tuan-tuan. Tak tahulah mengaji ke tak mengaji ni. Sampai tahap tu sombong, apa dia? Angkuhnya. Orang kata sifatnya demikian. Kata Rasulullah, sesiapa yang dibebaskan daripada kesalahannya, diberi kemaafan, kemudian dia tidak mahu menerima kemaafan tersebut. Tak mau terima. Orang maafkan dia, tak apa, saya maafkan awak. Oh, no. Minta maaf. Tidak ada apa-apa antara kita berdua. Tak ada. Ya? Tak ada. Minta maaf. Jangan, tuan-tuan. Sombongnya, angkuhnya perbuatan manusia demikian. Maka kata Rasulullah, maka dia tidak akan minum air telagaku, kata Rasulullah. Ni, tuan-tuan,
ke Mekah, tiap-tiap tahun pergi haji. Contoh, umrah tak tinggal, kita katakan khatam Qurannya, Masya Allah, silaturahmi apa dia, sedekahnya, Masya Allah, kebajikannya, jariahnya, Masya Allah, hebat. Tapi tuan ya, satu perangai Allah uji dia. Kadang-kadang Allah uji kita ni, Allah uji tuan. Kadang-kadang kita, Masya Allah, dalam buat ketaatan pada Allah memang terbaik. Memang hujan ribut memang ada. Contohnya, bukanlah kata nak sebut macam apa pun kebaikan memang terbaik. Tapi Allah uji kadang-kadang kita dengan seseorang hamba Allah, dengan adik-beradik, dengan saudara mara, yang menyebabkan kita ni tidak memaafkan, tidak boleh memaafkan, ya, tak memaafkan. Orang dah maafkan kita, kita kata tak apa. Simpan dia maaf engkau tu. Tu dia punya ayat tu, simpan dia maaf engkau tu. Ni kita lihat, sehingga kan kata Rasulullah, orang sebegini tuan ya, tidak akan dapat minum telaga, iaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat minum. Yang akhirat ni tuan-tuan, tak ada dah mineral, gaul pun tak ada dah. Tak ada air dah kat sana tuan-tuan. Yogurt pun tak ada kat sana. Tak ada air. Kan? Mintalah jenis apa minuman, tak ada tuan-tuan. Kecuali yang adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adanya telaga baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita harap, tapi kalau kita tak nak yang ni, sebab apa tak nak? Kerana perbuatan kita tidak apa dia, orang maafkan kita, kita tak mau terima. Kita kata tak apa. Ni punyalah, hasadnya punyalah, kebenciannya sebegitu besar dosa yang dilakukan. Ini hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkara demikian inilah yang menyebabkan Islam, agama kita, menjadikan agama pada pandangan orang yang tidak agama Islam ni, dia melihat begitu buruknya orang Islam kerana perbuatan kita. Sedangkan Islam tu syumul, cantik, indahnya Islam. Tapi kerana apa? Kerana kita tidak beramal dengan cara yang diajar oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu perbualan dialog Rasulullah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ibnu Abbas ni tuan dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi tanya kepada sahabat. Nabi bila duduk bersama-sama dengan sahabat, Nabi tanya. Kan Nabi tanya para sahabat radhiyallahu anhum dengan pelbagai-bagai keadaan situasi, tengah duduk di mana-mana pun. Ya, Rasulullah akan didik sahabat ni, sentiasa mendidik Rasulullah. Satu hari kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi tanya pada sahabat, "Hendakkah kamu," kata Rasulullah, "hendakkah kamu aku memberitahu tentang orang yang jahat, orang paling jahat," kata Rasulullah. Ni jangan jaga tuan-tuan, jangan ada di kalangan kita jadi orang paling jahat. Kan? Orang paling jahat. Ni cukup bahaya kejahatan ini. Kita rasa kita dah yalah bagus, kita rasa kita dah baik dah. Tapi dalam masa sama ada kejahatan itu pada kita. Ni jaga. Nakkah kamu aku memberitahu tentang orang yang jahat di antara kamu semua ni? Nak tak aku khabarkan pada kamu orang paling jahat? Maka jawabnya sahabat, "Ya, kami mahu tahu ya Rasulullah. Kami nak tahu ya Rasulullah, siapa di kalangan kita ni?" Yang dikatakan, Nabi tak sebutlah nama fulan-fulan, tapi Nabi kata perbuatan jahat itu. Sebab tu perbuatan jahat ni tuan-tuan, sejak zaman Nabi, kita katakan bukanlah nak maknanya setelah Nabi Adam tu kejahatan tu manusia sampai hari ni. Ada je manusia yang melakukan kejahatan. Walaupun kita lihat Rasulullah kata di zaman di antara khairul qarni, sebaik kurun, kata Rasulullah. Kurunku, kata Nabi. Memang zaman Rasulullah ni tuan-tuan sebaik-baik manusia. Tapi dalam baik-baik manusia, Allah uji manusia menjadi manusia yang menjadi penentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahalnya, ya Abu Lahabnya, Abdullah bin Ubay bin Salulnya. Sedangkan kata Rasulullah sebaik-baik manusia. Sebab itu tuan-tuan ni, dalam kebaikan, dalam baik-baik manusia, pasti Allah uji manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kata, Nabi kata, "Penakkah kamu aku memberitahu tentang orang yang paling jahat di antara kamu?" Jawab sahabat, "Ya, kami nak ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Seburuk-buruk kamu, sekeji-keji kamu, sejahat-jahat kamu manusia," kata Nabi. "Seburuk-buruk kamu ialah yang mana dia tinggal keseorangan. Dia duduk seorang-seorang. Lalu dia memukul hambanya yang tidak memberi dan tidak memberi makan apa-apa." Hari ni kita tak ada hamba dah. Yang ada kalau mungkin kalau ada di rumah tu pembantu rumah kalau ada. Jangan diperlakukan pembantu rumah sedemikian rupa tuan-tuan.
Kita buat sewenang-wenangnya, mentang-mentang kita kata dia bukan orang sini, orang tempatan, kita buat perkara yang tidak sepatutnya. Ini kata Rasulullah. Ataupun kita seorang suami buat perkara yang tidak baik pada isteri kita di rumah. Nampak di luar Masya Allah mungkin, ya, dengan pakaian kita, dengan orang kata nampak di luar ni Masya Allah, minta maaf, kadang-kadang kalau yang berserban kita, yang berkopiah kita, yang berjubah kita, yang berjanggut berjambang kita ni kan bagus nampak zahirnya Masya Allah, tuan tabarakallah. Tapi bila di rumah, dialah paling singanya dikatakan kan. Di rumah tak adalah cakap maki hamun, cakap tak ada kata yang baik, maki hamun, cakap kata-kata, anak-anak dimakinya, isteri pasangannya dimakinya. Ni kita lihat jangan ada di kalangan kita. Ya, di luarnya Masya Allah tabarakallah indah tuan-tuan. Ya, tapi di rumah ya Allah dialah singa segala-galanya, yang begitu cengih bengisnya, tapi tak tahan bengis dengan isterinya. Kan? Dengan kawan di luar tak berani dia pun. Yang berani dengan orang perempuan tu tak jadi tuan-tuan ni. Ni kata Rasulullah. Samalah kata Nabi. Orang yang memperlakukan sesuatu yang tidak baik pada siapa dia? Pada pasangan dia. Kan? Pada isterinya, pada anak-anaknya. Jangan kita perlakukan. Sebab tu Rasulullah sebut, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, orang paling baik ni orang macam mana? Sebab tu kita kata tuan-tuan, nak tahu baik tak baik bukan di luar rumah. Di luar ni duduk sekejap je, indah belaka. Kan? Belum kahwin, jumpa cantik belaka. Duduk sekali baru tahu tuan-tuan. Tak, baru tahu. Maknanya kita lihat, duduk di luar ni boleh berpura-pura. Pelbagai-bagai watak kita boleh. Sebab tak lama kita bertemu dengan di luar sendiri. Tapi bila di rumah ni tuan-tuan, tu dia. Berhari-hari kita duduk. Kena pula PKP tuan, hadaplah. Duduklah kita. Nak sebut keadaan demikian, tu Allah uji kita bagaimana. Sebab tu kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, orang paling baik, dia paling baik dengan anak-anak isterinya ataupun dengan pasangan dia. Suami dengan isterinya, isteri dengan suaminya. Tapi hari ni pun ada juga isteri kaki pukul, suami senyap je. Itu yang dikatakan, saya bukan apa ustaz, isteri saya menakutkan. Itu yang menakutkan tu tuan. Kan? Menakutkan betul. Cakap sikit dia angkat lengang tu, tu dia. Abang ni pekak ke apa? Bukan setakat abang, dia panggil orang tua ni tak dengar ke apa. Tu dia. Ada tuan-tuan macam tu perangainya. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang kita berjumpa di luar. Di luar berjumpa tu kadang-kadang dia boleh marah kat suami dia. Mentahlah kawan tu lebih berumur pada dia kan, dia agak sihat sikit. Dia marahnya macam tu. Kita pula tunduk malunya, ya Allah, kenapa makcik ni marah pada pakcik macam tu? Ya, marah pada macam tu tak kena. Tapi pakcik tu jenis orang sabar, tak apa dah. Sabar je. Kalau aku muda lagi, pakcik aku tu kahwin seorang lagi. Pakcik tu katalah, bukan saya kata tuan. Nak sebutnya, tapi sabar dia macam tu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk kamu, kata Nabi, orang yang mana? Orang yang duduk seorang di rumah, lalu dipukulnya pembantunya, dipukulnya anak-anak isterinya. Ini seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah. Jauhkan kita daripada sifat buruk mazmumah yang terkeji demikian. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hendakkah kamu memberitahu, wahai sahabatku, ada lagi seburuk-buruk perbuatan daripada itu?" kata Rasulullah. Buruk dah tu tuan. Nabi kata ada lagi lebih buruk, kata Rasulullah. "Aku nak khabarkan pada kamu, nakkah kamu tahu?" Maka jawabnya, "Ya Rasulullah, kami nak tahu." Sebab apa nak tahu tu? Supaya kita tak buat tu tuan. Kalau ada terkhilaf, kita bermaaf. Ni kita nak masuk ni kan, nak persiapan ni, nak Ramadan ni cantik ni. Kita kalau nak jumpa Ramadan, biar Allah berseri-seri tuan-tuan ya. Seperti mana ialah nak menikah lah tuan. Dulu nak menikah, nak kahwin dulu, Allah berseri-seri kita. Jaga semuanya. Kita jaga supaya apa dia? Supaya hari yang kita nak jumpa ni begitu indah, yang begitu baik, dan kita mengharapkan kebaikan. Kita berdoa siang malam supaya perjalanan majlis kita cantik, tidak ada apa-apa, supaya tidaklah hujan ribut, tidaklah sepanas-panasnya, tenang kita. Supaya apa dia? Kita nak yang tak berapa hari kita duduk jadi raja sehari, tak sampai sehari pun 2-3 jam je. Nak sebut ini kita nak bertemu Ramadan yang masya-Allah. Kita lihat, andainya kita tahu Ramadan, kata Rasulullah, kita akan minta sepanjang tahun Ramadan. Kita akan minta sepanjang tahun, ya Allah, aku nak jadikan Ramadan. Kita nak jadikan kerana kelebihan Ramadan itu. Tuan-tuan bayangkan, bila dah masuk 1 Ramadan, tuan-tuan tunggulah sekejap je. 10 Ramadan, 15 Ramadan, Allah, akhir Ramadan. Kita akan rasa kerugian, ya Allah.
bulan paling pantas inilah Ramadannya tuan-tuan. Jangan kita jadikan Ramadan seperti mana bulan-bulan tahun-tahun yang lalu. Salah satunya seringkali saya sebut, saya ingat lagi tuan-tuan mula-mula dulu kuliah di surau kita ni. Ya, terbahak-bahak Haji Din ketawa. Sebab dia kata apa? Sebab menjadi budaya masyarakat kita. Tuan-tuan ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat sikit lagi tuan-tuan belum kita akhir. Seperti mana saya katakan tadi, jangan kita jadikan kebiasaan. Sebab Ramadan kita tahun ni tuan-tuan terhad. Hanya beberapa, maknanya lebih kurang 300 jemaah yang untuk datang solat berjemaah tarawihnya. Jadi kita mengharapkan tuan-tuan ni Ramadan kita memenuhi betul-betul. Ya, kalau katalah 300 tu biar 300. Kalau 300 orang tu boleh lagi lah. Boleh lagi lah tu insya-Allah. Boleh lagi tu. Maknanya boleh lah. Tapi jangan kata 300 tu yang datang tu 150 orang. Kan tak sampai apa, belum habis witir lagi. Yang ke-8 tu kalau buat 8, kalau buat 20 tu kira bagi salam tu lompat tu balik tu jangan ada buat macam tu, tuan rugi kita. Ramadan ni kita Ramadan tahun lepas langsung tak dapat berjemaah di Masjid Surau. Jadi Ramadan tahun ni kita lawan tu, kita cuba duduk tu yang terbaik. Ni kita nak jumpa dengan Ramadan. Sebab tu kita jangan jadikan seperti mana budaya masyarakat kita. Orang Arab dia kata awaluhu kathir. Ni awalnya masya-Allah mana-mana pun tuan ni sampai AJK cari khemah tuan.
Cari khemah, kena pasang khemah pula di tengah jalan tu. Sebab apa? Sebab orang datang nak sembahyang. Awwaluhu kathir wa awsatuhu qalil wa akhiruhu al-ghuyub. Ini orang Arab duk peli orang kita ni. Awalnya masya-Allah melimpah sampai mana dekat tandas pun disanggup sembahyang tuan-tuan. Tarik nafas sujud tu dia tahan, kan lama pula imam sujudnya. Sebab bau semacam je. Tapi tak apalah tuan, kerana pun nak sembahyang tarawih awal-awal ni sanggup, redah, cantik belaka indahnya. Sampai je kita tergamak cari khemah sewa tuan-tuan. Konon-konon nak ambil sebulan apa? 2 minggu je. Tak sampai seminggu tuan-tuan. Pulang balik apa hal pula tuan Haji? Dah tak ada dah orang, tak mari datang semua dah. Ni jangan buat macam tu. Tabiat lama tu kita buang tuan-tuan. Awwaluhu kathir. Biar awal tu kathir. Jangan seperti mana orang Arab kata wa awsatuhu qalil. Tengah-tengah tuan-tuan ni dah mula dah. Masuk malam kelima dia letih dah. Makan sempuk, makan banyak. Kan, makan banyak tuan-tuan. Sempuk dah, mula letih dah. Subuh tak kena. Imam baca panjang lah, imam gitulah, imam gini. Yang salah imam je. Kita betul belaka maksum tuan-tuan. Kita indah belaka yang tak kenanya. Imam AJK. Itulah kita masalahnya. Yang kita makannya Masya Allah tuan-tuan, menakutkan. Jadi kita tak nak wa awsatuhu qalil ni. Kita kalau boleh tak nak setengah-tengah tu. Sebab apa? Di akhirnya begitu besar ganjaran daripada yang pertama. Sepatutnya tuan-tuan yang akhir tu kita lagi gasaknya. Tapi malang kita terbalik tuan-tuan. Terbalik kita menyebabkan awalnya yang tak banyak tu kita rebutnya, yang banyak kita biarkan tak apa, bagi orang lain lah, bagi orang lain. Sampai bila nak bagi orang lain kita tuan-tuan? Kan sampai bila nak bagi orang lain? Kita pun ada time-nya kan, sampai waktu dia. Yang paling menakutkan wa akhiruhul ghuyub, akhirnya hilang terus tak datang-datang. Tu hilang terus tak datang surau masjid. Tak datang tuan-tuan. Ni kita tak nak Ramadan kita macam tu tuan-tuan. Tak nak dah. Dah lah, cukup lah tuan-tuan. Dah lama dah kita bermain dengan cara demikian. Biar Ramadan tu. Sebab kita takut tuan-tuan. Kita takut ni Covid ni, tak tahu bagaimana keadaan Selangor ni. Ni kalau tengok ni tuan-tuan, meningkat naik lagi angkanya. Ni kita risau. Yang kita minta pada Allah supaya kita diberi kekuatan untuk kita memperkasakan betul-betul. Baik tuan-tuan yang dirahmati adik Allah, saya nak habiskan sikit, kita berhenti dah ya. Boleh tuan ya? Tak datang dah, jangan risau tuan, tak datang dah lepas ni. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kata Nabi bila kata Rasulullah, nakkah kamu aku beritahu yang lebih teruk daripada yang pertama tadi? Jawab sahabat, ya Rasulullah, kami nak tahu. Maka kata Rasulullah, orang yang membenci orang. Ni orang yang membenci orang. Dia kalau benci lembu kambing tak apa tu tuan. Benci lembu kambing tu tak apalah kan, binatang. Ni benci orang ni dengan manusia kita ni kata Rasulullah. Dan orang yang membencikan dia, dia benci orang pun benci dia. Menyampah, tengok menyampah. Ni masya-Allah tuan-tuan, minta jauh ya. Orang yang membencikan, orang pun benci kat dia. Bahaya ni tuan-tuan. Perangai ni, perbuatan ni begitu besarnya. Ya Rasulullah kata buruk perbuatan manusia. Buruk tuan-tuan perbuatan ni. Buruk ya, buruknya perbuatan demikian. Sedangkan orang ni kata Rasulullah, hidupnya masya-Allah, kadang-kadang amalan dia masya-Allah baik, tapi perbuatan akhlak dia ni yang teruknya. Sebab tu kita lihat Imam Malik rahimahullahu taala, kalau tidak salah Imam Syafi'i tu mengatakan apa dia, aku lebih suka orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Makna kata bukan kata tak payah mengaji syai ilmu. Orang beradab tu lebih baik kadang orang ilmu tu. Allah menakutkan kita tengoknya. Kan kadang-kadang bukan semua. Sebab tu akhlak itu lebih utama. Ya, maka kata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakkah kamu aku sebut lagi teruk daripada itu? Yang lebih teruk daripada yang aku sebutkan tadi. Kata Rasulullah, ya, kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak mengakui kesalahannya. Ni pun penyakit bahaya. Tak mengaku terang-terang salah dia, tak mengaku salah orang. Nampak salah orang. Ni semua salah awak dah ni. Dia yang salah, awak juga yang salah. Ni semua kena kau lah ni. Ni engkau ke tak habis-habis tuan. Awak lah ni salahnya. Kita ni suka menyalahkan orang, sedangkan kita memang tengah-tengah dah salah. Tapi sebab perangai ni buruknya kata Rasulullah, tak senonohnya perbuatan demikian. Ni kita tak nak tuan-tuan ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mahu terima maaf, bahkan tidak memaafkan, seperti mana yang tadi kan. Tak mau terima maaf, tak memaafkan. Ni cukup bahaya penyakit demikian. Kalau ada, marilah kita bersama-sama mencari dan memaafkan orang, memberi kemaafan pada orang, menerima kesalahan orang. Dan akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakkah aku sebut lebih teruk pada itu? Kata Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah. Maka kata Nabi, orang yang tidak dapat diharapkan kebaikannya dan tidak senang daripada kejahatan dia. Tak diharap kebaikan, tak ada kebaikan langsung.
Tak ada apa yang nak boleh disebut kebaikan dia waktu hidup sama-sama, contoh kan. Waktu menjadi jiran tetangga, waktu berkenalan, maknanya menjadi sahabat kita, tak boleh langsung, tak ada nak disebutkan. Kebaikan tak ada langsung. Bahkan kata Rasulullah, dan tidak senang daripada kejahatannya, menyakitinya, Allah tuan-tuan ya. Kalau kereta, mungkin cara keretanya yang menyebabkan kadang-kadang susah kita nak keluar rumah. Kenapa? Keretanya duduk depan-depan sengaja, kadang-kadang dah tahu dah. Kita buka pagar tu tak nak bagi kita nak keluar. Tak ada, selambedak je. Bukan tak tahu, tahu tuan, perangai macam tu. Ni teruk tuan, kalau ada, udahlah. Ubahlah nasib kita yang boleh menyebabkan kerugian kita. Nak jumpa dengan Ramadan, nak bertemu dengan bulan 1001 rahmat ini, agar ianya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelembutan. Ya, kita Allah melembutkan hati kita, dan kita memaafkan orang memaafkan kita. Mudah-mudahan kita semua ahli qaryah jemaah kita semua dapat bertemu dengan Ramadan ya. Dapat melakukan sebanyak mungkin amalan yang kita boleh buat. Pilihlah mana amalan yang kita nak buat. Kila kita kata kan. Kalau nak sedekah banyak-banyak, banyaklah sedekah. Nak khatam Quran, nak baca Quran, bacalah. Nak apa dia, buatlah tuan kebaikannya atas dunia ni, Ramadan yang kita bertemu. Jadi saya rasa tuan ni dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar tu dahululah pertemuan kita pada malam ni. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat pada saya dan tuan-tuan, untuk kita beramal, untuk kita memperkasakan, untuk kita sampaikan, dan kita hindarkan, jauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik ni, insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf pada tuan-tuan andainya terkasar bahasa, terlantang suara, tidak ada niat nak mengata. Kalau niat nak mengata sebut namalah tuan-tuan, tapi tak ada sebut nama mana-mana kan. Tapi semuanya tidak ada lain untuk baiki saya yang bercakap, tuan-tuan yang ada ni, kita sama-sama ya meminta kepada Allah dan sama-sama kita bermaafan insya-Allah. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا الله يا رحمن الرحيم. Kami menadah kedua tangan kami ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Temukanlah kami padanya ya Allah, berilah kebaikan kepada kami, lembutkanlah hati-hati kami untuk beramal sebanyak mungkin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, berilah kesempatan kepada kami, lembutkanlah hati-hati kami untuk memaafkan sahabat-sahabat saudara kami. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Temukanlah ya Allah kami dengan malam Lailatul Qadar, berikanlah kemanisan untuk kami melakukan ketaatan padanya ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, berilah kesihatan, afiah, kesejahteraan yang baik untuk kami, supaya kami dapat melaksanakan sebanyak mungkin amalan-amalan di bulan Ramadan, agar kami dapat istiqamah melakukan sehinggalah dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.